Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Al-Kitabul Awwal. Kitab yang pertama. Dalam usul fiqh, satunya ada samarah. Samarah. Samarah ini buah. Imam Ghazali umpamakan ahkam ni macam buah. Ahkam, hukum hakam syara yang kita nak fahami merupakan seperti buah pada pokok. Orang tanam pokok kan dia punya maksud dia, matlamat dia nak dapatkan buah kan. Orang tanam pokok. Dia punya ghayah dia, tujuan dia, matlamat dia lah nak memperoleh buah. Begitu juga kita mujtahid, seseorang mujtahid yang mengistinbat, yang mengeluarkan hukum daripada nas, dia punya ghayah dia, matlamat dia lah untuk mengenali dan memperoleh hukum hakam, mengenali dan mengecam mengetahui apakah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat seorang mujtahid. Jadi umpama macam buah lah, ahkam. Bila buah mesti ada muthmirnya. Muthmir ni yang mengeluarkan buah. Yang mengeluarkan buah. Iaitu apa? Pokok tu lah. Pokok tu yang mengeluarkan buah. Jadi dalam fiqh satu ahkam, yang kedua ada adillatul ahkam. Adillatul ahkam ada berapa dalil hukum? Kalau ikut taksim Imam Ghazali ada 3 lah. Al-Kitabu yang kita nak baca sekarang ni iaitu Al-Quran. Muthmir ni, muthmir. Muthmir yang pertama, muthmir ni yang mengeluarkan buah. Kalau pokok yang mengeluarkan buah. Kalau hukum ni, muthmir ialah dalil tu lah yang mengeluarkan hukum. Boleh faham? Muthmir yang pertama ialah Al-Quran. Muthmir yang kedua Al-Hadith An-Nabawi. Hadis Nabi, sama ada hadis qawli ataupun hadis fi'li ataupun hadis taqriri. Muthmir yang ketiga ijma'. Ijma'. Kemudian bila ada muthmir, ada pula mustathmir. Mustathmir. Orang yang mengeluarkan buah. Iaitu siapa dia? Mujtahid. Mustathmir ni yang tanam pokok tu lah. Yang tanam pokok, yang jaga pokok, yang siram pokok, yang ikhtiar pokok tu subur. Itu mustathmir. Mustathmir. Iaitu kalau dalam fiqh ni mujtahid. Kemudian yang keempatnya cara kaifiyatul istithmar, cara mengeluarkan hukum. Cara-cara, teknik, kaedah. Macam kita nak keluarkan buah kan, orang tanam pokok dia tahulah macam mana dia nak ikhtiar supaya buah tu keluar. Dia kena ada teknik-teknik tanam tu. Dia tak boleh tanam atas batu, tanam atas permukaan batu. Boleh keluar buah mana boleh. Kena tanam atas pasir, tak boleh. Kan ada kaedah, ada tanah atas tanah. Tanah pula tanah yang subur. Tanah tu tanah yang tidak ada kandungan garam yang banyak misalnya. Ada kaifiat dia tu. Cara-cara, kaedah-kaedah untuk istithmar, untuk bagi keluar. Jadi cara untuk keluarkan ni, kalau ikut Imam Ghazali, satunya bitariqil manzum. Cara, banyak cara, tapi dikembalikan kepada 4 cara, 4 saluran. Satu, bitariqil manzum, mengeluarkan hukum melalui manzum, yakni melalui nas.
nas-nas Al-Quran dan juga hadis, mengeluarkan hukum daripada manzum. Yang kedua, bitariqil mafhum, mengeluarkan hukum dengan menggunakan kaedah mafhum mukhalafah. Yang ketiga, bitariqil iqtida' wad darurah, disebut juga apa, iqtida'un nas, mengeluarkan hukum melalui iqtida'un nas. Iqtida' ni maknanya tuntutan nas, yang mana nas boleh cacat tu kalau tidak ditakdirkan lafaz tertentu, nas boleh cacat. Macam dalam was'alil qaryata, tanya kampung. Kita fahami di situ Allah suruh tanya orang kampung, penduduk kampung, bukan tanya kampung. Was'alil qaryata ay was'al ahlal qaryah, tanyalah penduduk. Kita fahami tanya penduduk situ melalui iqtida' tu, melalui iqtida'un nas, kehendak nas. Sebab kalau tidak diambil kira kehendak nas, kena takdir ahl di situ, ahlal qaryah. Kalau tak ambil kira begitu, nas tu jadi cacat. Was'alil qaryatan, nas tu akan jadi cacat. Macam juga kita fahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala istiwa. Kita fahami bukan dengan makna al-'uluwul makani. Ala di situ ulu, tinggi. Bukan tinggi makani. Bukan tinggi sesuatu macam satu benda duduk di atas benda lain. Bukan begitu. Itu kita faham cara iqtida' tu. Bidarurati daruh. Sebab kalau kita fahami begitu, lazimlah Allah Ta'ala itu berjisim. Jadi mujassim, jadi akidah mujassimah. Sebab tu ulu di situ bukan ulu makani, sebaliknya ulu maqami. Ulu maqam, ulu kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala istiwa di arasy dengan penuh ketinggian. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ala dengan mana tinggi, maqam, tinggi kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan tinggi tempat. Itu apa tu, kaifiyat mengeluarkan hukum melalui iqtida' wad darurah. Dan yang keempat, mengeluarkan hukum melalui madlulil aqli, yakni melalui kias. Madlulil aqli, menggunakan, kita cari apakah jami', kan, antara asal dengan fara' ada jami' ke. Bila jami' ada illat jami'ah, maka hukum dipindahkan daripada asal kepada furu'. Itu menggunakan kaedah kias. Boleh faham? Kembali sini, Imam Musannif Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni mula nak cerita tentang Al-Kitabul Awwal, yakni Muthmir yang pertama. Kan dalam hukum ada thamarah, ada muthmir, ada mustathmir, dan ada kaifiyatul istithmar. Yang ni sekarang nak cerita apa ni? Muthmir. Muthmir yang pertama, yang mengeluarkan buah, iaitu apa? Al-Kitab, Al-Quran. Al-Kitabul Awwalu fil Kitabi. Kitab pertama berkenaan dengan Al-Quran. Al-Kitabu, yang Al-Kitabul Awwal itu kitab dalam Lubul Usul ni lah. Dalam Lubul Usul ni ada beberapa kitab kan. Lubul Usul ni menggabungkan beberapa kitab. Selain daripada Muqaddimah dan Khatimah, ada beberapa kitab. Jadi kitab pertama ni membahaskan tentang Al-Quran. Fil Kitabi wa Mabahithil Aqwal, bahas tentang Al-Quran dan persoalan kata-kata, aqwal, firman. Mula-mulanya kita kena tahu ta'rif dulu. Sebelum kita dapat mengenali apakah peranan Al-Quran sebagai muthmir. Apakah peranan Al-Quran sebagai muthmiril hukum, sebagai
pengeluar hukum. Sebelum kita tahu, maka kita seharusnya mengenali dulu Quran tu apa. Sebab al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi ataupun far'u tasawwurihi. Al-hukmu ala syai'in, untuk kita buat ketetapan terhadap sesuatu, itu bercabang daripada apakah tasawur kita, gambaran kita terhadap perkara itu. Sebab tu kena ta'rif dulu, kena tahu ta'rif dulu tu. Al-hukmu ala syai'in, sebelum kita dapat buat ketetapan terhadap Quran, bagaimanakah dia peranannya sebagai muthmiril hukum. Kan sebelum buat ketetapan tu, kita kena apa? Kita kena tahu dulu Quran itu apa. Al-hukmu ala syai'in far'u tasawwurihi. Membuat ketetapan terhadap sesuatu merupakan cabangan dari tasawur terhadap perkara itu. Jadi nak tahu tasawur kita, apakah tasawur tentang Al-Quran, gambaran kita tentang Al-Quran, kita kena tahu ta'rifnya tu. Ta'rif Al-Quran. Al-kitabu Al-Quran. Kitab di sini ialah Al-Quran. Wa huwa huna al-lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quran di sini bermakna lafaz, perkataan. Al-lafzul lam lil jins. Jenis perkataan. Bukan jenis batu ke, bukan jenis kayu ke, tapi jenis lafaz, jenis perkataan. Okey. Ke jenis buih ke, bukan, semua bukan. Jenis pasir ke, bukan. Quran tu adalah jenisnya apa? Jenis lafaz. Jadi alif lam di situ, alif lam lil apa, Nu'man? Alif lam lil jins. Okey. Alif lam lil jinsi fungsinya apa? Jami'iyah dan mani'iyah. Alif lam lil jinsi memberi fungsi jami'iyah wa mani'iyah. Apa makna? Jami'iyah memasukkan di dalamnya semua afrad. Semua afrad Al-Quran masuk dalam kata lafaz itu. Itu jami'iyah. Maknanya yang bukan lafaz, dia tak termasuk dalam Quran. Bila kata Quran, semuanya adalah lafaz. Itu maksud jami'iyah. Mani'iyah pula, yang bukan lafaz, dia tak termasuk dalam Quran. Daripada alif lam lil jins ni, kita dapat fahami jami'iyah dan mani'iyah. Boleh faham? Jins ni dia memasukkan di dalamnya yang jins, dan yang bukan jins dia keluarkan. Boleh? Al-lafzu al-munazzalu, lafaz yang diturunkan, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang diturunkan kepada Nabi lain lah. Kalau diturunkan pada Nabi Daud, Zabur namanya. Yang diturunkan pada Nabi Musa, Taurat namanya. Pada Nabi Isa, Injil namanya. Quran ni yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu, yang memberi i'jaz. I'jaz ni memberi tahaddi, cabaran, sehingga orang tak boleh menyahut cabaran itu. Itu maksud mu'jiz. Mendatangkan i'jaz, mendatangkan kelemahan, sehingga mana orang tak boleh sahut cabaran. Quran cabar kan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kamu ragu-ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu, silakan bawa datang, bi suratin min mithlihi, satu surah saja seumpamanya. Fa'tu bi suratin min, tak payah banyak surah, satu je surah.
surah yang seperti. Dan tak syaratkan surah panjang, surah lembu ke, surah perempuan ke, tak perlu. Tahu surah lembu? Baqarah lah. Surah perempuan? An-Nisa. Tak perlu, surah pendek je. Qulhu ataupun Al-Ha. Surah pendek dia tengah ada 3 ayat kan. Qulhu dengan Al-Ha. Qulhu Wallahu Ahad. Tahu surah Qulhu? Qulhu Wallahu Ahad. Al-Ha? Al-Hakumut Takatsur. Ini surah pendek. Qulhu dengan sekali lagi Kautsar ni. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Itu surah pendek tu. Ada 3 ayat saja. Ya. Wal 'asr dalam berapa ayat? 4 kan? Ya ke? Tak kira. Tak kira lah mana tak disyaratkan surah panjang, surah pendek sekalipun. Tetapi sehingga hari ini tak ada sesiapa pun yang berjaya menyahut cabaran ini. Bawa datang surah paling pendek. Walaupun orang Arab ni terkenal dengan fasahah mereka, balaghah mereka. Mereka cuba tapi tak berjaya. Ada yang cuba tiru surah Al-Fil. Dia kata Al-Fil wa ma adraka mal fil khurtumuhu tawil. Gajah wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Apa dia punya balaghah di situ tu? Dia punya balaghah. Balaghah ni mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Boleh bernandingikan balaghah Al-Quran. Quran cerita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada satu mesej yang besar di situ tu. Macam mana Abraha dengan tentera bergajah datang dengan segala kesombongan nak merobohkan Kaabah. Dia cuba melawan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Allah datangkan bunga yang kecil saja. Itu ada satu risalah yang besar tu dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil. Kan ada satu message, ada perutusan yang besar daripada Allah nak beritahu kepada hamba. Berbeza dengan Al-Fil, wa ma adraka mal fil khurtumuhu tayr, belalainya panjang. Budak kecil pun tahu belalai panjang. Gajah ada belalai panjang. Jadi tidak ada message yang besar di situ. Tidak ada balaghahnya. Jadi mereka cuba guna seluruh kekuatan adabiyah, kekuatan kesusasteraan yang ada pada mereka, seluruh balaghah yang ada pada mereka, tetapi tak dapat menyahut cabaran Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum. Tak boleh, tak berjaya. Sehingga surah yang mereka cuba cipta itu jadi sesuatu yang majmu'ah minal alfadhir rakikah. Majmu'ah, himpunan minal alfadhir rakikah. Lafaz-lafaz yang tidak ada mutu. Dah berapa dah ciri Quran? Yang pertama dia lafaz. Yang kedua munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga al-mu'jiz. Al-mu'jizu bi suratin minhu. Yang keempat al-muta'abbadu bi tilawatihi, yang mana ada ta'abbud. Pengabdian dilakukan dengan membacanya. Dengan baca ni dapat satu huruf, Nabi kata dapat 10 hasanah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Baca satu huruf maka dapat satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu hasanah gandaannya 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim satu huruf, tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim ada berapa huruf semua? Berapa hasanah dapat baca alif lam mim? Ya. Bukan 30, 90. Alif tu dah 3 huruf situ. Lam 3, mim 3, jadi 90. 90 hasanah. Bukan 3. Bukan 30, 90. Okey, Yusri? Ya.
Ha? Okey Yang 30 tu alam tu. Alam tara kaifa fa'ala. Alam tu itu 30 lah. Alam satu lam tu itu tiga. Tiga huruf 30 hasanah. Tapi kalau alif lam mim sudah 90 hasanah. Boleh faham ah? Ah, dah tengok ke huraian Syekhul Hadis Maulana Zakaria dalam kitab Fadilah Quran. Hurai perkara ni. Cuba tengok elok-elok. Ramai orang keliru situ tu. Okey, cuba tengok elok-elok situ. Masa taklim duduk tidur. Hari ni bawa kantor ya. Al-muta'abbad tu yang mana diperolehi pahala, diperolehi pengabdian dengan membacanya, mana dapat taqarrub pada Allah. Dengan baca Quran ni kita dapat dekatkan diri pada Allah. Dapat pahala, dapat dekatkan diri. Innakum la tarji'una ila Allahi bi syai'in afdala bima kharaja minhu. Innakum, ada hadis kan dalam Fadilah Quran juga. Innakum la tarji'una ila Allah, kamu tak dapat rujuk kepada Allah dengan sesuatu yang mengatasi Al-Quran. Cara paling mudah, cara paling ampuh untuk rujuk kepada Allah, Al-Quran. Syai'in afdala. Innakum la tarji'una ila Allah, kamu tak dapat kembali rujuk kepada Allah, rapatkan diri, dekatkan diri kepada Allah, bisyai'in dengan sesuatu, afdala yang mana lebih utama, min ma kharaja minhu, dari Al-Quran yang terbit daripada Allah. Tak ada sesuatu yang lebih utama daripada itu. Dalam rangka nak rujuk, nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeza wahyu hadis kan. Hadis pun wahyu, tetapi dia wahyu ghairu matlu. Al-wahyu al-ghairul matluwi. Kan? Quran ni al-wahyul matlu. Wahyu yang ditilawahkan, ada pahala dalam tilawahnya. Berbeza hadis, wahyu. Hadis pun wahyu. Sebab Nabi SAW, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap dari bersumberkan hawa nafsu, sebaliknya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahadits nabawiyah juga wahyu, tetapi tidak muta'abbad bitilawatiha. Berbeza Al-Quran, wahyu yang mana muta'abbad bitilawatihi. Wa minhul basmalatu, termasuk Al-Quran ialah bismillah. Awwala kulli suratin, pada permulaan setiap surah. Fil ashi, pada pendapat asah. Ghairi bara'ata, kecuali surah bara'ah tidak ada basmalah. Surah bara'ah, surah taubah kan, bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Surah itu tidak bermula dengan basmalah. Lasyadu fil asahi, tak termasuk dari Al-Quran syad, qiraat yang syad pada pendapat asah. Syad ni manukila Quranan ahadan, yang dinukil sebagai Al-Quran tetapi nukilan secara individu. Nukilan secara individu, seorang sahaja perawinya, dua orang, secara individu, tidak sampai ke darjah mutawatir. Contoh dia aimanihima, wasariqu wasariqatu faqata'u aimanahuma. Kan qiraat masyhurnya, qiraat mutawatirnya apa? Faqta'u aydiyahuma, potong tangan. Tapi qiraat syadz kata faqta'u aymanahuma, pencuri lelaki dan pencuri perempuan potong tangan kanan, faqta'u aymanahuma. Okey, Rusli, itu tak termasuk dalam Quran tu, qiraat syadz. Fil asahi, pada pendapat asah. Wasab'u mutawatiratun walau fi ma huwa min qabilil ada. Qiraat sab'ah, qiraat 7, qiraat sab'ah termasuk mutawatir. Qiraat sab'ah kan yang sampai pada kita dari riwayat Abi Amr, riwayat Nafi', riwayat Ibnu Kathir, riwayat Imam Asim, Imam Amir, Imam Hamzah dan sebagainya itu, Kasai. Qiraat 7 itu adalah mutawatir, sampai kepada kita secara mutawatir, yakni periwayatan yang ramai. Walau fi ma huwa min qabilil ada, walaupun dalam perkara yang melibatkan cara baca.
adak ni cara baca, cara penyebutan makhraj, penyebutan huruf. Itu pun termasuk dalam mutawatir juga. Mana sampai kepada kita secara mutawatir juga tu. Seperti mad, seperti apa lin, seperti apa lagi? Seperti ada imalah kan? Imalah bismillahirrahmanirrahim semua itu sampai kepada kita secara mutawatir. Imalah ada apa lagi? Ismam kan? La ta'manna, ta'manuna tu ta'manna. Apa tu? Anak-anak Nabi Yaqub kata Nabi Yaqub, ya abana ma laka la ta'manna. Itu apa? Ismam kan? Semua tu adalah masuk dalam mutawatir. Wa tahrumul qira'atu bisyadzi. Haram baca dengan qira'ah syadz. Haram baca dengan qira'ah yang syadz. Qira'ah yang syadz ni yang tolong tutup Hafiz, ada gangguan bunyi ni. Abdul Rahman tolong tutup. Okay. Haram baca bacaan yang qira'ah syadz ni. Sama ada di dalam salah ataupun di luar salah. Sebab apa haram? Li'annahu laysa biqur'anin 'ala al-asahi, kerana ia bukanlah Quran menurut pendapat asah. Tak boleh kita nak baca tu qiraat yang syadz. Syadz apa? Wal asahu annahu ma wara al-ashri. Syadz itu ialah yang selain daripada qiraat 10. Qiraat 7 okey, mutawatir. Qiraat 10 ahad, dia tidak mutawatir. Yang 10 tu, yang selain daripada tu adalah syadz. Tak boleh baca. Wa annahu yajri majral ahadi, dan bahawa qiraat selain 10 itu dia warid sebagai ahad, mana dia datang sebagai pemberitahuan daripada individu. Mana yajri majra al-akhbaril ahad, dia berlaku sebagai khabar wahid bil ihtijaji, dari segi berhujah. Khabarul ahad boleh berhujah kalau ada qarinahnya. Dari segi berhujah dengan qiraat yang syadz ini adalah seperti kita berhujah dengan khabarul wahid. Khabarul wahid, berita hadis yang mana perawinya tidak mutawatir. Boleh berhujah kalau perawi itu thiqah, cukup syarat-syarat sah kan. Perawi itu adil, tamud dhabti, boleh kita berhujah. Dan kalau dia ada qarinah pula, muhtaf bil qara'in, maka dia boleh jadi apa tu, qat'i jugalah. Boleh mendatangkan yakin juga. Kalau khabarul ahad ni muhtaf bil qara'in, beserta dengan qarinah-qarinah tertentu. Wa annahu la yajuzu wurudu ma'nan, tidak harus datang wurudu ma la ma'na lahu, perkataan yang tak ada makna dalam Al-Quran dan hadis. Ini tidak harus ni. Tidak harus datang dalam Quran dan hadis perkataan yang tak ada makna. Wala ma yu'na bihi ghairu zahiri, tak harus juga datang perkara yang mana dimaksudkan makna tidak zahir, makna batin, makna yang tidak zahir. La yajuzu wurudu, datang dalam Quran dan hadis ma yu'na bihi, yang dikehendaki dengannya ghairu zahiri, selain dari makna zahir. Makna khafi lah, dikehendaki dengannya makna khafi, itu tak boleh tu. Makna yang tersembunyi. Illa bidalilin, kecuali ada dalil yang tertentu. Ada dalil tertentu, itu lain cerita. Wa annahu la yabqa mujmalun kullifa bil amali bihi ghair mubayyanin, dan tidak ada lagi dalam Quran yang masih mujmal, masih tak jelas maksudnya, yang mana kullifa, disuruh beramal, ghair mubayyanin, tanpa dijelaskan. Dah tak ada. Semua Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Semua sudah mubayyan, tak ada lagi yang mujmal. Zaman Nabi, masa awal-awal turun wahyu, ada beberapa ayat yang mujmal, yang Nabi belum terangkan kepada umat. Itu ada.
Tapi setelah itu Nabi dah terangkan semua. Sebelum Nabi wafat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dah terangkan semuanya kepada umat. Tidak ada lagi yang masih mujmal. Wa anal adillatan naqliyata qad tufidul yaqina bidhimam bighairiha. Dan dalil-dalil naqli kadang-kala memberi faedah yakin, mendatangkan yakin. Dalil naqli ni walaupun pada asalnya memberi zan, mendatangkan zan, tetapi kadang-kala boleh mendatangkan yakin juga. Macam mana bidhimami ghairiha, dengan bergabung dengan dalil-dalil naqli yang lain. Satu dalil naqli dia zanni, bergabung dengan zanni yang kedua, zanni yang ketiga, dia akan jadi kuat. Macam lidi yang tak kuat, yang lemah, bila bergabung dengan banyak lidi-lidi yang lain, maka lidi itu jadi kuat. Boleh kita buat sapu, sampah-sampah dan sebagainya setelah dia kuat. Kalau dia satu je, sebilah lidi, dia tak boleh nak. Dia tak ada kekuatan. InsyaAllah kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.